warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa surau kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah ibu bapa sekalian, panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan menambah amal dan istighfar kita pada Allah. Sebagai mukaddimah malam ini, seperti biasanya, marilah kita baca Al-Fatihah sekali kepada Bonda Hajah Ilmilina Ismail dan semua ibu bapa kita, mudah-mudahan selamat mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Malam ini ibu bapa sekalian, kita nak menyambung pengajian sirah nabawiyah kita. Dan telah pun sampai peristiwa hijrah Nabi SAW. Bila sebut hijrah, pertamanya, setiap kali tiba bulan Muharram macam baru ni, kita akan sambut ma'al hijrah. Tetapi ma'al hijrah yang kita sambut bulan Muharram tidak ada kaitan dengan hijrah Nabi ke Madinah. Ni satu benda yang kita kena faham dululah ibu bapa sekalian. Bulan Muharram yang kita sambut ma'al hijrah itu sebenarnya tidak ada kaitan langsung dah dengan Nabi hijrah. Tetapi kenapa dipanggil ma'al hijrah? Sebab bila masuk bulan Muharram, dianggap bulan itu bulan baru dalam tahun baru bagi Islam. Maknanya setiap kali tiba bulan Muharram, dia dikira tahunnya baru. Tahunnya baru. Kalau ikut jadual orang putih, masuk bulan Januari, tahun barulah kita. Kalau mengikut bulannya Islam, masuk bulan Muharram, itulah tahun barunya kita. Seperti sekarang ni beberapa sekalian, waktu maghrib ni, bila masuk waktu maghrib, itulah hari yang baru. Sayyidina Uthman, menantu Nabi SAW, tiap kali masuk waktu maghrib macam sekarang ni, Uthman akan menangis. Menangis. Tak ada penceramah macam saya ni tuan. Saya seorang saja yang siapa buat gaya macam ni. Tak ada. Masuk maghrib, Osman menangis. Kenapa menangis? Sebab kata Osman ni yang kita nak faham, bahawa maghrib tu tandanya masuk hari baru. Osman kata apa? Bertambah umurku, sedang masih kurang amalku. Maknanya masuk maghrib, bertambah umur kita. Bertambah umur. Tetapi malangnya, walaupun bertambah umur, amal kita masih kurang ya. Amal kita masih kurang tuan. Maknanya hari kita ni sama sahajalah dengan hari semalam Zul. Bulan ini samalah juga dengan bulan yang lepas-lepas. Apa yang sama tu? Contohnya, ustaz mari dari jauh, tak ada nak beri bekal. Contoh bukan betul tu. Saya buat contoh saja. Jadi nak kata apa dia tu? Bertambah umurku, sedang masih kurang amalku. Inilah yang sedih dan sayu dalam hati kita. Jadi Muharram, walaupun kita sambut ma'al hijrah ibu bapa sekalian, tidaklah ada kaitan dengan hijrah Nabi.
Dan sudah kita belajar dalam siri yang lalu, Nabi hijrah bulan apa tuan-tuan? Bulan apa tu? Macam betul je tu, cuba kuat sikit jawapan tu. Ya, bulan Rabiul Awal. Betul dah tu, Safar dengan Rabiul Awal ni dekat-dekat lah. Bulan Rabiul Awal. Jawab Safar tu sebenarnya saya faham dah. Kerana Nabi mula dibincang orang untuk dibunuh tu bulan Safar. Betul dah tu. Dan Nabi berlindung dalam gua Thawr 3 hari 3 malam selepas keluar dari kepungan tu pun bulannya Safar. Betul dah saudara Zul jawab tu. Cuma yang betul-betul, yakni betul-betul keluar dari Mekah nak pergi ke Madinah. Bila? Rabiul Awal. Rabiul Awal tu pula bila ustaz? Rabiul Awal itu tak lain tak bukan, iaitulah 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Dan kebetulan hari Isnin. Dan kita dah sebut Nabi hijrah ni ada sebab. Sebab tak lain tak bukan, sudah sampai ke muncak orang Mekah ni tak nak terima Islam dan sampai tahap nyebunuh, seksa orang Islam. Jadi kita belajar, ulama kata kemuncak kejahatan zahir manusia ialah apabila manusia sanggup bunuh orang. Kemuncak jahatnya zahir manusia bila dia sanggup bunuh tuan-tuan, bunuh orang. Dan kemuncak jahat batin manusia bila dia sanggup syirikkan Tuhan. Jadi kemuncak zahir orang Mekah jahatnya siapa? Nak bunuh habis orang Islam, nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi batin mereka sudah memuncak kejahatan syirik itu. Orang Mekah dia syirik kepada Allah, dia sekutukan Allah dengan batu atau kayu atau tanah liat yang dikepal lalu disiram susu di atasnya. Ni apa yang disebut dalam our scholars, dalam sirah sebut dia ambil tepung tanah liat, dibentuk patung-patung, disembah. Dan sebanyak 360 berhala. Bukan sikit Zuh, 360 patung. Tuan boleh bayang. Mereka susung di mana? Sekitar Kaabah. Tempat kita tawaf di sisi Baitillah Al-Haram itu dulu penuh berhala patung. Ada hak besar, ada hak kecil. Bahkan sampai ke dalam Kaabah pun ada berhala. Pada peristiwa Fatah Mekah, ketika umat Islam masuk ke Mekah, kita tawan Mekah. Tetapi baiknya orang Islam ni tuan, bila dia tawan Mekah, dia tak bunuh orang, dia tak bergaduh dengan orang. Ni sifat orang Islam. Bila masuk, Nabi suruh pemegang kunci Kaabah buka Kaabah. Buka Kaabah tu. Siapa pemegang kunci Kaabah? Bani Syaibah. Kabilah Bani Syaibah. Bani Syaibah ni sejak dari dulu lagi memang kerja dia apa dia tu? Kerjanya pegang kunci Kaabah. Dia pegang kunci Kaabah. Jadi bila dia pegang kunci Kaabah, siapalah Fatah Mekah, kita tawan Mekah, Nabi suruh buka Kaabah, dia buka. Dia ni kafir. Bani Syaibah ni bukan Islam tetapi kafir.
Dan memang kabilah inilah yang memegang kunci Kaabah sejak zaman berzaman dulu lagi, tuan-tuan. Oh, dari lama dah. Yang kita nak cerita apa dia? Apabila pintu Kaabah dibuka dulu, Kaabah ada berapa pintu? 2. Dulu Kaabah ada 2 pintu. Pertama, pintu sekarang ni lah yang kita panggil multazam. Multazam, pintu emas tu, yang berat nak tolak tu, yang dikatakan antara tempat mustajabnya kita berdoa, iaitulah di mana? Di multazam tu. Jadi multazam ni adalah satu tempat yang mustajab kita berdoa. Jadi sebab tu orang sampai multazam tu kan, kita berdoa, kita bergantung di pintu Kaabah tu, kita bergantung. Dan kata guru saya, multazam ni punyanya mustajab kita berdoa. Kalau apa sahaja hajat kita di situ, berdoa lah tuan. Contohnya kita berdoa multazam, ya Allah, berilah jodoh saya ni sampai, contoh. Jadi kalau nak cari jodoh pun ada orang kata di multazam juga. Mana kalau kita dengar orang berdoa di multazam, ya Allah, berilah saya jodoh, kita pun mari dari belakang, ni jodoh siapa dah ni, begitu. Contohnya lah. Jadi pertama multazam satu. Yang kedua, pintu Kaabah mustajab. Ya, multazam satu. Kedua, mustajab. Ejalah macam mana pun ibu bapa sekalian, asal bunyi mustajab sudahlah. Mustajab ni pintu dia dekat mana? Setentang dengan multazam. Sekarang balik buka YouTube, ya, buka YouTube, tengok taik di situ Kaabah. Jangan taik Sesame Street apa pula, jangan, Kaabah. Tuan tengok Kaabah multazam, pintu emas tu. Setentang dengan Kaabah multazam tadi, lebih tepatnya sekarang di sebelah Rukun Yamani. Rukun Yamani. Dulu ada satu pintu Kaabah yang satu lagi, namanya mustajab. Makna kita masuk ikut ni, keluar ikut nu dulu, sebelum diperintah tutup. Jadi dua-dua tempat ni mustajab berdoa, ya Allah, mustajab. Dan memang tanah haram ni mustajab. Dan memang tuan berdoa di tanah suci mustajab. Dan memang tuan berdoa di mana sahaja pun di tanah suci ini, Allah, mustajab, mustajab. Jadi dulu dataran tempat kita tawaf itu, tuan tahu tak penuh dengan apa? Patung. Ada hak besar, ada hak kecil. Bani Syaibah buka pintu Kaabah, Nabi masuk ke dalam, Nabi buang semuanya patung dari dalamnya Kaabah. Termasuk satu patung diperbuat daripada pelepah tamar. Pelepah kurma tu dia ukir, yang jadi burung helang. Jadi burung helang. Riwayat kata Nabi tumbuk berhala itu sehingga pecah. Sehingga pecah. Dan kemudian ditutup balik pintu multazam tadi. Nabi ambil kunci, Nabi serah pula kepada Bani Syaibah. Itu yang Bani Syaibah rasa terharunya. Kerana pegang kunci Kaabah ni tuan, satu kemuliaan. Kita boleh tawaf cium Hajarul Aswad. Oh, selfie buat masuk dalam Facebook tu. La ilaha illallah. Dan lagi dia buat ibadat, ditunjuk ke orang pula tu. Ni kan pula tuan pegang kunci. Nampak kemuliaan tu. Jadi bila Nabi beri balik kepada Bani Syaibah, sedangkan Bani Syaibah ni kafir, mereka semua masuk Islam. Kenapa? Baik Rasulullah SAW dibagi.
Jadi ada orang kadang dia masuk Islam ni dengan sebab kita ni orang baik, orang molek. Ada kadang orang tak suka kepada orang Islam ni sebab kita juga orang Islam yang tak molek, tak baik. Jadi sebab itu antara etika dakwah, kategori dakwah bilhal. Kita tahu dakwah ini dia ada dua jenis. Pertama dakwah bil lisan, dakwah dengan ucapan, ceramah ke, kuliah ke, talaki majlis ilmu ke, terpulang dah. Kedua, dakwah jenis bilhal, perbuatan. Awak tunjuk contoh. Kita tak payah ceramah banyak-banyak, tapi kita tengok penceramah kita ni, segak sangat. Contoh tu, walaupun contoh memang betul. Penceramah ni segaknya, ya Allah, saling tak tumpah macam Allah yarham Ed Osmera. Ada hari nampak macam Edika Yusuf contohnya. Jadi bila tengok kemahnya, moleknya, eloknya, ni dipanggil dakwah dengan contoh. Dengan contoh. Alam surau pun bunyi macam kecemasan di hospital je. Ada satu surau saya mengajar, dia bila sapa masuk isyad, dia bunyi macam mesin jantung. Tik. Saya kata Allah, tukarlah tuan. Ya. Jadi dakwah bilhan. Nabi tunjuk apa dia? Beri baliklah kunci pada Bani Syaibah. Masuk Islam Bani Syaibah. Nak kata apa dia? Allahu Akbar. Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sekarang dalam Masjidil Haram ada satu tangga namanya tangga Bani Syaibah. Tangga Bani Syaibah. Nantilah kita pergi umrah sekali ramai-ramai jemaah kita ni, biar kita kenal sungguh ni tangga Bani Syaibah. Yang ini tempat Wadi Muhassir turun bala kepada Abraha. Jadi kenal tu dengan mengaji sirah, dia rasa zauk, kita rasa lain sikit ya. Dah Datuk ada buat umrah ke? Tak ada tuan, saya dah ajin bawa orang, tak ada. Tak ada. Ya. Jadinya inilah harinya Nabi hijrah. 1 Rabiul Awal hari Isnin, bulangnya Rabiul Awal. Dan telah kita belajar dalam siri lalu, Nabi hijrah ni ibu bapa sekalian 8 hari 8 malam berjalan. Tempoh Nabi berjalan 8 hari 8 malam. Jalan berhenti, berehat sudah, perlu berjalan, sambung. Jadi selama 8 hari 8 malam. Jauhnya 500 km. Kita yang pergi Mekah umrah atau haji sebelum ada kereta api laju sekarang. Sekarang ada kereta api laju dah dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Sebelum ni kita pergi tuan naik bas ya. Daripada Madinah kita nak pergi ke Mekah buat haji, buat umrah, kan kita naik bas 5 jam. Kalau jam molek tu 7 jam. Tahu sajalah tanah haram Mekah sibuk. Kita naik pakai ihram, ramai-ramai dalam bas kan suka kita talbiyah tu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nak tunggu sampai 5 jam tu labbaik Allah dak dan tu. Labbaik Allah. Labbaik. Tertidur. Lama ustaz buat contoh tidur tu, ambil kesempatan gamaknya tu. Nak sampai ke Mekah bangun pula labbaik Allahumma la. Tak apalah. Nak kata apa dia? Jauh. 500 kilometer jauh. Dah Nabi 500 kilometer. Nabi naik apa? Jawablah tuan. Unta. Ni orang suruh belajar sirah ni akan terasa Allah Nabi
Sebab tu naik bah ni dari Madinah nak pergi ke Mekah walaupun 5 jam. Yang Nabi naik unta 8 hari 8 malam. Kita tengok di luar tingkat bah, pasirnya, panasnya, ya, gunungnya, batunya, ribut padang pasirnya, menangis tak sedar kita. Allah Rasulullah. Balik sekarang, jemaah sekalian, balik sekarang. Dengar betul-betul ni, saya kata balik sekarang, bukan sekarang. Cuba dengar betul sikit. Balik sekarang, tuan type di YouTube. Suka Zul kita belajar ni. Pasal informasi kita banyak sikit tuan ya. Biar tak banyak sangat, tapi biar menyeluruh kita belajar tu. Balik sekarang cuba buka YouTube dan taiklah The Messenger ataupun Ar-Risalah. Kalau tuan-tuan hak jenis belajar faham Arab, taik dalam bahasa Arab Ar-Risalah. Sebab apa saya sebut versi Arab juga tu, kerana Zul tengok jemaah kita ni ada lepasan tanah Arab ni. Tengok dari segi jubah, bau minyak atar tu, macam belajar di Mesir, di Maghribi saja gamaknya ya. Jadi hak belajar Arab, tolong taik Ar-Risalah ataupun The Messenger. Yang ni utusan. Dia adalah satu filem untuk membantu kita faham sirah Nabi dari awal sampai akhir. Tetapi dia tak boleh jadi rujukan utama sebab dia hanya visual yang tuan boleh nampak gambaran sikit lah. Melainkan tuan baca kitab baru tuan nampak jelas, kerana dalam kitab ditulis riwayatnya sahih ke, Bukhari ke. Tetapi visual ni dia boleh bantu kita faham sikit lah sirah. The Messenger ini ditulis, difilmkan, divisualkan pada tahun 75. Tahun 75. Saya tak beranak lagi. Saya lahir tahun 77. Umur saya sekarang tuan dah nak masuk 46 dah. Bulan 12 ni cukuplah 46. Berapa tarikhnya Ustaz kami nak beri hadiah hari jadi? Boleh 1 hari bulan 12. Catatlah nota sirah tak tulis pun tak apa. Hari jadi tu tulis 1 hari bulan 12. Ada jemaah kata kami ni tension lah Ustaz di pejabat. Majikan marah, kerani pula jenis, kipas, bos. Kita yang betul-betul buat kerja selalu ditekan. So keluar pejabat tu ingat really tension, jam pula tengah jalan. Nak hari Jumaat penghulu sekalian jam. Siapa di rumah ingatlah boleh bertenang, bini pula marah, baru ulu kepala kat luar. Masuk takut. Akhirnya pergi masjid, ingat nak dengarlah ceramah. Ceramah pula malam tu tajuk neraka pula Allah. Jadi susahnya kami ni tension. Dia kata ada satu orang saja yang boleh relief tension kami ni. Siapa? Kuliah Ustaz Datuk sajalah. Kerana rasa tenang, gembira, lapang hati. Kata jemaah yang enggan dikenali. Begitu. Tuan-tuan lah, saya buat contoh ni bukan apa, biar tuan suka dengan kuliah. Ya, suka dengan kuliah. Jadi The Messenger Ar-Risalah ini ditulis, divisualkan, dilakonkan pada tahun 75. Pengarahnya Mustafa Aqad. Siapa saya ingat betul? Mustafa Aqad ni satu pengarah filem Arab, tapi dia duduk di London. Dia dah dapat jinsiyah, nationality di Great Britain dah. Tetapi dia asalnya Arab. Dia bincang dengan para ilmuwan, scholar, sarjana, macam mana kita nak beri sirah Nabi ni orang boleh faham dalam bentuk visual. So scholars kita di Universiti Al-Azhar dan seluruh dunia berpakat boleh buat, hukumnya harus, tapi kena jaga riwayat. Jangan lakonkan Nabi, jangan lakonkan sahabat.
Kalau bab Nabi tu jangan tunjuk, kena buat audio sahaja hadis Nabi, seolah-olah ini Nabi pesan. Maka saya tengok cerita ni berapa sekalian ni. Saya tengok sebelah kali. Saya tengok sebelah kali tuan. Setiap kali tengok menangis. Kenapa? Begitu terkesannya filem ini bagi kita yang belajar sirah. Saya ni bukan pengajar sirah. Ramai orang panggil guru sirah. Bukan. Saya kena betul tuan. Saya pelajar sirah sepenuh masa sampai mati. Bukan pengajar, pelajar. Jadi kita hak belajar sirah, koreksi sirah, bila tengok visual Allah menangis. Dia mulakan dengan filem ni macam mana? Bunyi tapak kaki kuda. Kuk. Makin lama makin kuat. Dan kuda itu muncul dari padang pasir yang luas. Beberapa ekor. Rupanya sahabat-sahabat sedang tunggang kuda. Sampai satu cabang, mereka berpisah. Ke mana mereka? Mereka pergi, mereka bawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diutuskan kepadanya raja-raja tu, Raja Kaisar, Raja Rom. Jadi kita tengok Allah sayunya sedih. Siapa habis? Dilakonkan oleh siapa tuan? Hamzah. Sayyidina Hamzah ada dilakonkan oleh Anthony Quinn ni pelakon andalan tuan kenal lah. Dan Hindun dilakonkan oleh Sarah Paris. Orang putih berlakon. Kita tengok Anthony Quinn. Ya. Sarah Paris melakonkan Hindun binti Utbah. Dan Sayyidina Hamzah dilakonkan oleh Anthony Quinn. Kita tengok lakonan Hamzah ni oleh Anthony Quinn, kita berasa, ya Allah ya Tuhan, sayunya. Walhal dia kafir. Seakan-akan ibu bapa sekalian, macam seolah-olah nampak inilah Hamzah. Bila tengok filem ni, satu benda terkesan dalam hati manusia ni. Bila divisualkan, dia lain tuan, berbanding dengan dia baca. Kita rasa makin sayu hati, naknya hidup dengan Rasulullah SAW. Jadi kita mengaji sirah ni, kita cuba ambil metod manhaj ini, balik kanan cuba tengoklah untuk mempertajamkan lagi zauq kita, rasa kita pengajian sirah ni. Sebab kalau tuan dengar saya bercakap saja tentang sirah ni, tuan-tuan rasa barangkali mengantuk ke? Sebab saya ni jenis mengajarkan berlagu sikit. Jadi menyebabkan tuan, ya Ustaz, oh betul dah Ustaz. Jadi 8 hari 8 malam 500 kilometer. Nabi berhenti paling kurang 3 tempat. 3 kali 3 tempat Nabi berhenti. Pertama Nabi berhenti kat mana Kat mana Nabi mula-mula berhenti? Perkemahan Ummu Ma'bad. Kat mana betul. Perkemahan Ummu Ma'bad. Betul jawab. Perkemahan Ummu Ma'bad. Bila Nabi berhenti di kemah Ummu Ma'bad, bertuahlah Ummu Ma'bad. Sebab bila Nabi berhenti di kemahnya, Ummu Ma'bad dapat tengok Nabi. Bila satu orang terima Islam dan tengok Nabi, maka dia dipanggil sahabat. Jadi kedudukan sahabat Allah. Sahabat. Awak pernah tengok Nabi? Saya tengok. Allah Tuhan tolonglah cerita pada kami macam mana rupa Nabi. Nampak tak besarnya kedudukan sahabat?
Tapi kalau awak terima Islam, tak sempat tengok Nabi, walau awak hidup zaman Nabi. Cuma awak tak pernah jumpa Nabi, ataupun awak sudah pergi Madinah. Nak jumpa Nabi, turun rumah, saya nak pergi Madinah, jumpa Nabi. Nabi tak ada, ataupun awak tak boleh nak jumpa, awak tidak dipanggil sahabat. Awak dipanggil apa dia tu? Tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni. Dia cukup belanja, turun rumah nak tengok Nabi di Madinah. Nabi kebetulan keluar, maka datang tengok Nabi. Jadi tabi'in. Antara orang yang bertuah, Nabi singgah di kemahnya, ialah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni satu wanita yang duduk dengan suaminya Abu Ma'bad dan anak lelaki mereka Ma'bad. Abu Ma'bad yakni ayah Ma'bad, Ummu Ma'bad mak Ma'bad. Jadi anak dia Ma'bad lah nama, takkan nak kena fikir lagi. Sebaik kita tak buat teka-teki tadi tu, nak buat dah tadi tu, supaya mikir anak nama apa ya? Ma'bad. Jadi bila Nabi berhenti di kemah Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad pun nampak Nabi. Bila Ummu Ma'bad nampak Nabi, Ummu Ma'bad cerita ke orang, sehingga ada hadis yang diriwayatkan dari Ummu Ma'bad. Hadis ni kena faham. Apa saja disandar pada Nabi. Kadang-kadang Nabi bercakap, kita kata Nabi kata begini, itu hadis. Kadang-kadang Nabi tak bercakap, Nabi buat saja minum air 3 kali tegak. Awak tahu tak Nabi minum air 3 kali tegak? Walaupun Nabi tak sebut minum 3 kali ya, Nabi tak kata. Tapi tengok Nabi buat gitu, itu pun hadis. Sebab perbuatan Nabi. Ketiga hadis ni juga berkait dengan pengakuan Nabi, takrir, pengakuan. Contoh, sahabat dalam berperang tangkap bot di padang pasir. Nabi tengok. Sahabat sembelih, Nabi tengok. Sahabat lapar, Nabi tengok. Sahabat siang molek bersih panggang, Nabi tengok. Sahabat ambil hak sudah masuk bot, beri ke Nabi, Nabi tak apa makan. Maka sahabat pun makan, Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang, bermakna Nabi setuju, okey. Okey, tak apa. Ni dipanggil pengakuan. Nabi akui, boleh, boleh. Walaupun Nabi tak makan. Tak makan, tapi Nabi larang, tak. Nabi akui. So hadis ni, apa yang Nabi bercakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi akui. Jadi hadis ini berkait dengan bukan Nabi bercakap. Nabi itu guana keadaan dia, sifat dia, perbuatan dia. Ummu Ma'bad tengok Nabi, Ummu Ma'bad cerita ke orang. Awak tahu tak Nabi macam mana? Hadis lagi. Sebab dia berkait cerita tentang Nabi. Apa saja tentang Nabi, berkata-kata ke, perbuatan ke, orang cerita rupa Nabi macam mana, itu hadis. Lalu Ummu Ma'bad cerita ke suaminya yang balik tak sempat jumpa Nabi. Tuan bayang tak? Suami isteri satu rumah, satu bantal. Isterinya sempat jumpa Nabi di gelar sahabat. Suaminya datang tengok Nabi, dipanggil tabi'in. Allah. Dia kata, bang, ni saya terjemah bahasa Terengganu, nak we faham mudah je, bang. Ada satu laki-laki singgah di kemah kita. Laki mana? Allah. Orangnya begitu ketara serinya. Ni dalam hadis sebut. Maknanya ulama sirah dia gambarkan apa yang dicerita oleh Ummu Ma'bad. Sangat ketara serinya. Seri sangat ketara ni Zul macam mana? Kalau kita tengok orang kadang-kadang kan ada tarikan je orang tu.
Manisnya dia. Mata dia comel sangat. Gigi dia walaupun bertindang tapi air manis molek dengan dia tu kena sangat. Kita suka tengok. Dan ketara ni maknanya ramai-ramai orang berjalan kita nampak dia dulu. Ketara seri. Kedua Muhammad kata, kalau ia bertiga, ialah yang paling diperhatikan orang. Dalam ramai-ramai kita nampak dia dulu. Dan apabila ia berpaling, Nabi paling, seakan kilauan perak. Seakan kilauan. Nampak kilauan. Seperti kilauan perak. Dan aku melihat dekatnya baginda ni, aku dapati mata hitam baginda tersangat hitam. Dan mata putih Nabi tersangat putih. Allah comelnya Nabi kita Zul. Boleh bayang Zul comel Nabi kita. Mata hitam tersangat hitam, mata putih tersangat putih. Kalau kita berdiri depan cermin balik kalang, cuba tengok mata hitam masing-masing. Tersangat hitam dah, putih keliling, kolesterol tinggi ustaz. Dan mata putih awak, putih ke tak? Kuning. Penyakit kuning masa kecil dulu dah hilang lagi ustaz. Jadi suami saya dukung pagi-pagi, jemur tengah malam. Beri makanlah halia kundur tu. Rendang dalam air, minum botol susu tu. Umur dah 63 dah, penyakit kuning dah baik. Pagi-pagi jemur makan air, rendang halia kundur. Kadang sedu saya ustaz 63. Maka suami pun ambil tisu basah, letak atas betul. Agaknya lama dah tak tengok benda gini tuan. Tuan-tuan pun tak ingat dah pasal lama dah tak beranak tu. Ya. Mata hitamnya tersangat hitam, mata putihnya sangat putih. Dan kemerahan pipi baginda seakan biji-biji delima. Allah Zu comelnya Rasulullah Zu. Comel Nabi. Comel tu satu, tapi sayu baik Nabi ni. Kemerahan pipi Nabi seakan biji-biji delima. Jadi bila baca hadis Ummu Ma'bad ni, merah wajah Nabi kemerahan. Kita panggil blushing, pinkish, pink glowing tu. Ini macam kawan-kawan ibu kita ni kan dapat merah sekali. Menahan marah kerana kuliah lama sangat, merah. Glowing, pinkish. Rupanya hadis ni cerita kemerahan wajah Nabi ni, maka dapat kita faham merah wajah ni dia salah satu elemen kecantikan. Orang ni Zul nak comel, nak orang puan. Kita orang lelaki ni tak musak sangat. Kita orang lelaki ni tuan, kalau muka comel sangat tak seronok lah. Kita nak ada paru macam apa, biar terbelah lagu macam kepulan gagak hitam. Lama tak dengar tuannya gagak hitam ni. Tapi perempuan tu jangan main. Dia basuh muka pakai cleanser tu malam. Sudah dia sapu toner pula. Lepas toner accent pula. Lepas accent serum pula. Lepas serum moisturizer pula. Lepas moisturizer siang hari sunscreen pula. Reapply 4 jam sekali tu. Orang puang tahulah, lelaki ni tak faham. Dia dengar apa benda ustaz kata, orang puang dia tahu. Naknya comel, Nabi kemerahan. Sebab tu orang puang ni, dia bila baca hadis ni, kemerahan tu satu elemen kecantikan, maka fahamlah kita merah ni comel.
Sebab tu orang puang antara alat solat dia apa dia? Tu, watercolor merah tu. Krayon tu. Merah. Cak-cak rebang ayam laki dia tak habis tu. Merah. Kerana apa? Comel merah ni ustaz. Kita bawa pergi ke pasar, bawa bini kita. Kita ke peranjat jemaah masjid, jumpa bini ustaz. Merah sekali. Ustaz, bini ustaz kerja McDonald ke ni? Yang jadi maskot McDonald merah. Kemerahan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Nabi berhenti kali kedua di satu bongkah batu yang besar. Nabi nak berehat, Abu Bakar hamparkan kulit. Lalu Nabi bari. Abu Bakar cari susu. Kebetulan ada satu budak, dia gembala kambing. Maka dia pergi duduk bawah batu besar nak berteduh. Dia bawa sekali kambing-kambing belaka. Dia tak kira peduli orang nak tidur. Situ dia bawa sekali kambing. Ni orang panggil nomad, badui. Badui ni dia keras tuan. Badui dia tak ada adab sangat. Sebab hidup dia padang pasir, batu yang panas. Dia kurang berhubung dengan orang bandar. Orang padang pasir, dia survive hidup. Dia buang air merata-rata. So dia tak ada sangat protokol. Kalau kita baca dalam satu riwayat, ketika Nabi mengajar jemaah dalam masjid, di masjid Nabi, tiba-tiba datang seorang Arab Badui naik unta. Sekali dalam masjid dia buat mari unta dia. Orang larang, dia kata tak boleh. Sebab apa? Takut unta aku hilang. Jadi dia buat masuk dalam masjid, tak peduli masjid, asal unta dia selamat. Macam tuan-tuan kalau bawa motor, parking sampai ke tepi ni, kita kata apa hal pula ni Zu, motor baru dia ustaz, dia takut hilang, parking di luar. Ya. Lalu dia langkah. Dia mari kemudian, kan jemaah ramai, dia langkah orang ke depan sampai depan Nabi. Nabi tengah mengajar. Dia tak peduli Nabi mengajar. Dia terus kata, Muhammad, tak ada adab lah. Aku nak tanya mu ni. Kan orang tengah majlis, dia mari masuk dalam, dia berdiri pandai, nak tanya sekejap. Nabi berhenti mengajar. Nabi kata, ada apa? Beraluh Nabi ni. Dia kata, siapa cipta langit? Kita ingatkan adalah soalan penting. Ingat ke dengan awak siapa masuk dengan unta, kelang kabut lakah orang, majlis orang pun awak tak kira, kerana ada benda besar nak tanya. Ingat ke soalan yang penting lah. XY kuasa 2 kali nun dan urut lam berapa? Kan penting tu. Dah. Siapa cipta langit? Tapi Nabi ni tuan layan. Nabi layan. Nabi kata Allah. Dia tanya pula, dah bumi? Nabi layan tak? Nabi kata Allah. Burung? Tak payah tanyalah burung. Dah kalau langit bumi Tuhan cipta, termasuklah. Inilah kita kata pemikiran manusia ni, dia ikut qada dia, tak sama macam kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, berbicaralah dengan manusia mengikut bimiqdarihim, dengan qada akal dia. Kita bercakap dengan anak di rumah, qada dia. Cakap dengan bini kita, qada bini kita. Kamu cakap dengan anak, kita cakap macam mana esok belanja sekolah, walik beri mana ni, jimat sikit. Budak-budak. Tapi kalau dengan bini kita, mestilah kita kena bercakap mengikut qada dia. Awak pergi mana lambat balik? Saya tak pergi. Mana baru balik. Ikut qada dia. Dengan bini kita. Dahsyat bini kita saya. Ini tuan-tuan lah. Bini saya tak berani dia. Ini tuan-tuan. Ini live ni. Ya. Jadi dia kata burung, Nabi kata Allah. Air sungai, Allah. Laut, Allah. Bukit, Allah. Dia tanya, Nabi jawab. Akhirnya dia kata apa dia? Dia kata, adakah Allah yang kamu sebut tu mengutuskan kamu sebagai Nabi kepada kami? Dan dia faham dah Allah ni, oh macam-macam Allah buat. Allah tu ke yang hantar awak ni jadi Nabi? Riwayat kata merah muka Nabi. Lalu Nabi bersabda, wallahi demi Allah, inni
rasulullahi ilaikum, aku ni memang Rasulullah kepada kamu. Maka Badui ni dengar tu, apa jadi? Dia pusing belakang, dia pusing. Dia pun langkah orang keluar. Dia dah ucap terima kasih. Tu dia keluar, lompat unta dia. Bila dia lompat unta dia, dari atas unta barulah dia respon jawapan Nabi tadi. Bila dia dah duduk jauh atas unta respon Nabi, tentu dia kena menjerit sebab jauh. Dia kata, Muhammad. Ini orang tak ada adab tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dia pusing unta, lari. Sahabat terkejut. Mudahnya dia masuk Islam. Hanya soal jawab ringkat. Siapa cipta langit? Siapa cipta bukit? Dia tak perlu belajar tinggi-tinggi. So, bukan subjek tasawuf tu. Bukan subjek matematik tambahan hak payah tu. Hanya siapa cipta Allah? Hak ni Allah. Hak tu Allah. Akhlak Nabi tu menyebabkan masuk Islam gitu saja. Sahabat heran. Tengah heran sahabat itulah Nabi bersabda, Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ilahu. Siapa-siapa antara kamu ni nak tengok tak? Nak tengok salah seorang penghuni syurga. Nak tengok tak? Nak. Tu Nabi tunjuk. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan, kita belajar ni tak ada lain, tak ada bukan nak masuk iman, nak ada kuat semangat ibadat, tu sahajalah tinggal bagi kita. Jadi ibu bapa sekalian, tamat dah kuliah kita malam ini. Bulan depan panjang umur kita sambung lagi insya-Allah. Dan buku kita Zul ya. Buku ada berapa biji lagi Zul? Ada 5 sahaja lagi. Hari itu tinggal berapa? Hari itu tinggal 20 naskah, ada 5 sahaja lagi. Itulah buku, tajuknya Himpunan Mutiara Himpunan Risalah Ilmu. Himpunan Mutiara Ilmu. Buku ni dinamakan himpunan sebab dalam buku tu ada terhimpun 6 buku lain pula. 6 dalam satu buku. Dan 6 buku itu ialah Isu Kalimah Allah yang saya tulis dengan Dr. Zulbakri dan Dr. Aisyah Mas'ud. Benarkah Nabi Isa disalib? Rakaman dialog benar saya dengan orang Kristian negeri saya tahun 2005. Saya tulis balik. Isra' Mi'raj, kita cerita detail. Nabi nampak ke Allah? Sebab ada riwayat Ibnu Abbas kata nampak. Keempat, hijrah Nabi ni kita tulis detail 8 hari 8 malam, 500 km. Nabi berhenti Quba, sembahyang 17 waktu walaupun Nabi duduk lebih kurang 4 hari. Kewafatan Rasulullah pun ada juga dalam kita cerita detail. 3 hari sebelum wafat apa Nabi buat, 2 hari sebelum wafat apa pula jadi, malam sebelum wafat ada Nabi palsu di Yaman dibunuh oleh adiknya dan Nabi dapat wahyu mati dah, orang mengaku Nabi di Yaman. Kita cerita detail. Dan yang keenam iaitulah buku Risalah Puasa, pun detail bab fidyahnya, bab Lailatul Qadarnya. Sesiapa namanya ditulis pada malam Lailatul Qadar, maka ia akan mengerjakan haji ke Baitullah tahun depan pun kita tulis. Jadi himpunan Mutiara Ilmu. Harga dia berapa saya beritahu jemaah kita? 40 ya? RM40 je tuan. 6 buku. Kalau RM40, 6 buku. Maknanya buku tak sampai RM10 sebutir. Allah murahnya Zul. Patut jemaah ni wajib beli 5 seorang. Itu wajib beli. Pasal anak cucu balik rumah, ni ambil hadiah. Anak-anak kawan dari kolej tumpang tidur di rumah, ambil baca. Begitulah. Ada 5 naskah lagi. Kalau tak cukup nanti Zul kita buat mari lagi. Ada lagi dengan kita di rumah. Kalau nampak ni macam tak ada Zul ya. Nampak ni macam tak ada. Tengok sekali lagi.